Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang adab membaca dan menginterpretasi Al-Quran untuk orang bukan Islam dan juga orang-orang awam seperti kita semua yang bukan mengaji bab ataupun kursus di dalam agama secara formal. Jadi isu ini timbul apabila seorang yang dikatakan ahli politik yang memperjuangkan Islam menegur ahli wakil rakyat di dalam parlimen yang bukan Islam menggunakan ayat Al-Quran. Kononnya orang yang bukan orang Islam ni yang tidak bersunat lah dan hadas besar lah dan sebagainya tu, yang kotor lah, dikatakan tidak layak membaca Al-Quran. Jadi di sini saya akan membuat ulasan tentang bagaimana adab membaca Al-Quran dan memahaminya dari sudut tafsir bagi penggunaan kita sebagai orang awam, dan juga nasihat kepada orang-orang bukan Islam bagaimana adab menghadap atau berhadapan dengan menginterpretasi Al-Quran. Jadi pertama adalah isu tentang bolehkah kita memegang Al-Quran jika kita tidak berwuduk sebagai orang Islam. Apatah lagi kalau orang bukan Islam, boleh ke tak boleh pegang Al-Quran. Ini kita kena lihat dari sudut fatwa yang telah dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, yang mana saya pun bersetuju dengan pandangan demikian, iaitu saya telah lama mengetahui perkara ini sebelum fatwa itu dikeluarkan, iaitu bahawa Quran ni ada dua. Satu, Quran yang mana ia tidak ada langsung perkataan-perkataan di dalam bahasa selain daripada bahasa Arab, yang mana ia menjadi terjemah ataupun mempunyai komentar ataupun tafsir. Jadi di sini Quran yang hanya mempunyai sebutan Arab, iaitu untuk bacaan Quran seperti yang kita dapat di dalam masjid-masjid, itu adalah sesuatu yang apabila kita berhadapan, kita memanglah perlu mempunyai wuduk, dan orang-orang bukan Islam tidak digalakkan untuk mempunyai atau memegang atau diberikan sebagai hadiah kepada orang bukan Islam. Dan Mufti juga telah membuat keputusan bahawa untuk kita yang tidak berwuduk dan juga untuk orang bukan Islam yang tak bersunat dan sebagainya itu, boleh membaca Al-Quran, memiliki Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mempunyai terjemahan serta komentar ataupun komentari dan juga tafsir, yang mana perkataan-perkataan bukan Arab ini melebihi perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran jumlahnya. Jadi di sini telah diputuskan bahawa tidak ada masalah kalau kita tidak mempunyai wuduk ataupun kita nak memberi sebagai hadiah kepada orang bukan Islam yang kita percaya mereka ini tidak akan mengotori ataupun membuat hal-hal yang tidak sepatutnya, seperti membakar Al-Quran seperti yang berlaku di Sweden. Maka kita mempunyai niat sedemikian untuk memberikan Al-Quran itu kepada orang bukan Islam. Secara logiknya pun, kalau mengikut ahli politik PAS yang menggunakan ataupun mengatakan diri mereka ni pejuang Islam tetapi nampaknya tak berapa faham dengan Islam, iaitu kalau kita tak benarkan orang memahami Al-Quran, macam mana orang nak masuk Islam? Macam mana orang nak bekerjasama dengan orang Islam? Macam mana orang nak menjiwai pengajaran-pengajaran dan membuat perbandingan serta perkongsian ilmu antara agama apabila mereka tidak dibenarkan langsung menyentuh Al-Quran? Nak kena bersunat dulu, nak kena wuduk dulu, manalah dia orang tahu, dan apa logiknya mereka berwuduk bila mereka pun bukan Islam? Jadi saya tak faham lah orang-orang yang daripada parti Islam se-Malaysia yang dikatakan memperjuangkan Islam, tapi
tak faham Islam itu sendiri. Di sini ulasan kedua saya pula adalah berupa nasihat kepada ramai di antara kita yang ingin memahami Al-Quran setelah berapa lama kita mengaji Quran, tak reti-reti pun apa dia punya maksud dia. Kita cuma amalkan sembahyang, puasa dan sebagainya tu, tapi kita sampai mati pun tak pernah khatam Al-Quran dari sudut memahami sejarah, maksud, pengajaran dan juga menjiwai Al-Quran itu sendiri, sehingga kita akhir hayat kita. Jadi ini satu benda yang patut kita betulkan, dan sesungguhnya telah diputuskan bahawa kalau kita tengah relax, tak ada sembahyang, kita boleh mengambil Al-Quran yang terjemahan dan mempunyai tafsir yang mudah kita baca untuk kita baca. Dan kalau baca 10 muka surat tu rasanya tiap-tiap hari mungkin dalam 4-5 bulan tu dah habislah, dah khatam lah. Sekarang ada internet, boleh dengar Quran daripada internet, terjemahan Inggeris, terjemahan Melayu, dan juga pelbagai cara lagi untuk mendengar ulasan, terjemahan, tafsir, pengajaran daripada banyak sumber-sumber dari YouTube. Jadi di sini saya ingin memberi satu nasihat kepada orang bukan Islam. Kenapa kita perlu mempunyai satu adab yang tertentu untuk memahami Al-Quran. Ramai di antara orang-orang bukan Islam ni memahami Al-Quran ni sebagai satu buku. Sebenarnya Al-Quran tu bukan buku. Buku ni dia ada permulaan dia, ada konten atau isinya, ada pengakhirannya atau conclusionnya. Al-Quran tak macam tu. Dia bukan buku. Dia adalah satu benda yang hidup dari sudut bahagian-bahagian dalam Al-Quran tu telah turun pada satu ketika Rasulullah ataupun Nabi Muhammad berada di dalam sesuatu situasi. Jadi situasi berbeza telah berlaku dari sudut sejarah, dari sudut peperangan, dari sudut masyarakat sosial berhadapan dengan perbahasan dengan orang Yahudi atau dengan orang Nasrani dan sebagainya tu, ataupun aspek-aspek kehidupan Rasulullah, keluarga beliau, baginda dan sebagainya. Maka ayat Quran itu turun untuk memberi pengajaran. Jadi ayat Quran itu ada sesuatu yang bernyawa dari sudut ia bernyawa dari aspek memberi satu direction atau arah kepada Rasulullah untuk bertindak di dalam setiap hidup baginda. Kemudian ia disusun sebagai satu masyaf, dan masyaf ini adalah seperti buku, seperti kita buka dan sebagainya. Maka kenapa ia disusun Al-Fatihah dan Al-Baqarah kemudian tu saya pun tak tahu, dan tak ada siapa pun yang tahu sebenarnya. Tetapi diberitakan bahawa kalau Jibril datang untuk mengulangi ataupun menguji Rasulullah sebelum akhir hayat baginda, baginda menyebut Al-Quran ataupun membaca Al-Quran dengan turutan yang sedemikian. Jadi kita sebenarnya tak tahu bagaimana ataupun apakah hikmah Quran itu disusun sedemikian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, aspek yang kena faham oleh orang bukan Islam ini adalah bahawa Al-Quran itu ada dalam bahasa Arab. Bukan saja dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang 1300-1400 tahun yang lalu. Kita yang dalam bahasa Melayu ni pun, kalau kita baca hikayat-hikayat pun banyak yang separuh kita tak faham perkataan-perkataannya, yang mana yang telah satu merujuk kepada suatu ketika dahulu, dan anak-anak kita sendiri pun tak faham apa dia parut kelapa. Yang dia tahu yang dalam kotak tu ada santan, tu je, tak pernah pun tengok parut kelapa. Jadi perkataan parut kelapa tu tak ada logiknya pada orang-orang yang tak menggunakan parut kelapa tetapi santan yang di dalam kotak. Jadi inilah yang menunjukkan bahawa bahasa dulu dengan bahasa sekarang lain. Jadi makanya kena orang yang pakar di dalam
sejarah bahasa dan juga penggunaan bahasa Arab itu untuk memahami apakah isi kandung Al-Quran yang mungkin terbaik. Jadi yang suatu perkara yang kita perlu faham juga tentang Al-Quran ini adalah bahawa setiap ayat Al-Quran itu tidak boleh dibaca sebagai satu benda yang terasing daripada asbabun nuzul, ataupun kenapa ia diturunkan, ataupun sebab ia diturunkan, ataupun ketika ia diturunkan. Jadi perkara ini juga amat penting untuk diketahui sejarah atau konteks ayat Quran itu diturun. Kalau tidak, kita nak mengambil pengajaran sukar. Kita tak boleh ambil satu ayat asing, satu ayat tu jadi telanjang bulat macam tu saja, dan kita pun kata inilah sebabnya saya mengatakan demikian, sebab ayat Quran berkata demikian. Jadi perkara ini tidak seharusnya berlaku, sebab kita perlu ada pertimbangan dari sudut makna bahasa, makna sejarah, dan ini boleh diselesaikan dengan kita membaca tafsir-tafsir orang-orang yang diiktiraf sebagai ulama, dan juga orang yang diiktiraf sebagai memang layak membaca Al-Quran sedemikian atau memberi tafsiran sedemikian. Jadi tafsiran ini, kalau kita tengok tafsiran yang 600-700 tahun yang lalu, maka mereka akan mentafsirkan dari sudut keadaan sosial, masyarakat, dan kepahaman teknologi atau sains ketika itu. Tafsir-tafsir moden oleh orang-orang yang hidup pada kurun ke-20, ke-21, yang dah ada telefon, dah ada elektrik, dah ada sains, orang dah pergi ke bulan, semuanya itu akan berbeza sedikit apabila mereka memberi tafsir. Pertama, mereka kena sebut tentang sejarah ayat Quran itu, konteksnya, dan kemudian membuat satu ekstrapolasi ataupun tafsiran sendiri untuk isu-isu semasa dan juga isu-isu yang masa depan. Jadi inilah sebabnya Al-Quran tu tidak boleh diambil macam kita ambil ungkapan buku, ataupun kita ambil ungkapan kenyataan seseorang, personality, dan juga kita gunakannya di dalam perbahasan kita. Ini tidak mengikut adab. Seterusnya, elemen interpretasi. Macam mana kita faham ayat Al-Quran tu, dan kemudian kita menyesuaikannya di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu benda yang penting yang harus kita lakukan sebagai orang Islam. Ada yang kata kita tak boleh buat sebab kita ni bukan ulama dan sebagainya, tetapi sebenarnya telah ada banyak sumber-sumber pembacaan dan juga sumber-sumber rujukan di dalam internet dan juga di dalam bentuk buku yang boleh kita baca, dan kita boleh juga membuat satu penyesuaian sendiri untuk diri kita sendiri. Ini bukan bermakna kita membuat fatwa, tetapi kita menyesuaikan kepada diri kita sendiri. Ada yang berkata ini adalah satu yang tidak baik dilakukan. Saya tak setuju, sebab sebenarnya asal usul Islam tu tidak mempunyai kepadrian. Siapa-siapa pun tak boleh kata dia seorang je yang layak menginterpretasi Quran, orang lain tak boleh. Macamlah ada satu parti tu kata dia je yang pegang Islam yang betul, yang lain tu tak betul. Ini mengarutlah. Okey. Jadi kita sebaik mungkin, macam katakanlah kita dah umur 35 tahun, kita baca Al-Quran, kita baca tafsir, kita baca komentar yang lain, dan kita buat keputusan penyesuaian Quran itu kepada hidup kita umur 35 tahun. Tapi apabila kita umur 65 tahun, kita dah lalu pengalaman yang banyak, maka kefahaman kita, kematangan kita agak berbeza apabila kita waktu muda dahulu. Jadi inilah yang dikatakan Quran itu hidup. Jadi banyakkan buku atau tulisan-tulisan, kalau kita tahu tulisan sejarah atau tulisan buku-buku cerita atau sajak dan sebagainya tu, itulah sikapnya, iaitu orang yang membuat sajak ataupun cerita itu mempunyai pengalaman tertentu.
dan kadang kita akan perlu melalui sesuatu pengalaman kehidupan barulah kita boleh memahaminya dengan lebih dekat. Jadi perkara yang lainnya adalah sebagai nasihat kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam, iaitu kita perlu membaca tafsir-tafsir Al-Quran oleh sesiapa yang kita anggap layak membuat tafsiran. Macam saya selalu membuat rujukan kepada tafsir Muhammad Asad di dalam bahasa Inggeris. Jadi Muhammad Asad ni adalah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan mempunyai tokoh cendekiawan dan juga tokoh politik di dalam dunia, dan telah membuat satu komentar atau tafsir kepada ayat Al-Quran ataupun membuat suatu terjemahan dan juga tafsiran. Kemudian saya juga menggunakan Abdullah Yusuf Ali, iaitu seorang yang asalnya daripada India tetapi berpendidikan di England dan mempunyai keupayaan bahasa yang Inggeris yang amat tinggi, dan beliau membuat terjemahan dan juga komentari Al-Quran, dan saya rasa terjemahan ini dan komentar ini adalah yang paling banyak digunakan oleh orang-orang bukan Islam dan juga orang Islam seperti saya di serata dunia. Ini yang paling popular sekali. Kemudian saya juga pernah membaca tafsiran oleh ahli tokoh agama dan juga ahli politik India juga, iaitu Abul A'la Maududi, yang menjadi tokoh kepada reformis Islam. Waktu saya di Amerika Syarikat, saya banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh Abul A'la Maududi, buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Pada asalnya ia ditulis di dalam bahasa Urdu, iaitu bahasa di dalam negaranya sendiri. Di sini saya ingin mengatakan bahawa tafsiran-tafsiran yang dibaca, yang termasuk juga satu tafsiran bahasa Indonesia yang saya minati adalah tafsir Al-Azhar, iaitu tafsir yang sangat luas yang dibuat oleh Hamka. Kita kenal Profesor Dr. Hamka sebagai tokoh agama, tokoh akademik, tokoh politik yang memang tidak asing lagi di dalam dunia Melayu. Jadi di sini kita lihat bahawa dengan membaca pelbagai tafsir ni, satu ayat atau satu rangkap ayat Al-Quran tu, kita dapat membeza-bezakan antara seorang yang belajar di England, seorang yang pernah jadi seorang Yahudi, seorang yang duduk di Indonesia dan sebagainya. Maka kita boleh membuat pelbagai perbandingan dan juga mempunyai suatu pandangan atau perspektif yang lebih kaya. Jadi mereka ini akan membuat tafsiran dari sudut bahasa, dari sudut sejarah dan dari sudut sosio-politik keadaan masing-masing. Dan ini adalah menjadi suatu keadaan di mana dapat kita memahami Al-Quran itu dengan lebih dekat. Kalau nak kata kita nak faham Al-Quran itu dengan secara betul, ini satu perkara yang perlu kehidupan yang panjang dan juga pengalaman yang luas, pembacaan yang cukup besar. Ada yang kata hanya orang yang faham Arab seperti ustaz-ustaz, tokoh-tokoh agama, ya saya faham, tetapi mereka ni boleh faham agama, faham bahasa Arab, tetapi mereka tidak mempunyai pengalaman yang luas, pengalaman dalam sains, pengalaman di dalam profession, pengalaman di dalam kehidupan dan sebagainya. Maka kita kena saling bantu-membantu berkongsi ilmu dan juga membanding-bandingkan dan juga berkongsi tafsiran masing-masing supaya kita akan menjadi luas dalam pandangan. Akhir sekali, nasihat untuk orang-orang yang nak memahami Al-Quran adalah kita perlu juga membaca hadis-hadis, koleksi-koleksi daripada Bukhari, Muslim, Abu Daud, yang mana kadang kita boleh baca Riyadus Salihin, koleksinya, atau Imam Nawawi 40 hadis, dan juga kita perlu membaca penjelasan-penjelasan isu tentang
berbagai aspek masyarakat yang ditulis oleh orang-orang Islam yang berwibawa untuk menyatakan satu pandangan terhadap apa-apa isu sekalipun. Jadi inilah dia cara kita berhadapan dengan Al-Quran, dengan cara beradab supaya kita dapat menimba sebanyak ilmu yang mungkin, dan kita tidak boleh sekali-kali mengambil satu ayat dan terus kita membuat tafsirannya tanpa kita melalui rujukan-rujukan seperti tafsir-tafsir yang telah dibuat. Jadi kalau kita nak bagi satu ucapan tu, perlulah kita kata satu ayat itu telah dipersetujui maknanya oleh Maududi, Muhammad Asad ataupun Hamka, dan sama jugalah dengan tafsiran yang kita nak bawa ataupun hampir sama, maka bolehlah kita katakan bahawa ini adalah mengikut adab yang sebaiknya. Jadi teguran bahawa ayat Al-Quran itu tidak boleh dibaca oleh orang bukan Islam adalah tidak benar sama-sama sekali, satu benda yang agak bodoh bagi saya. Dan teguran bahawa membaca Al-Quran itu tidak layak kepada orang bukan Islam sebab mereka tidak faham adab ataupun budaya menginterpretasi Quran atau tafsir Quran, itu bolehlah ada kebenaran. Jadi janganlah pula kita condemn, tapi kita memberi satu nasihat bahawa lain kali perlu merujuk kepada tafsir-tafsir, komentar, dan juga rujuk kepada orang-orang Islam yang mempunyai ilmu yang agak luas di dalam sudut Islam dan juga sudut keilmuan mentafsir Al-Quran. Jadi di sinilah kita patut menggalakkan semua orang Islam, orang bukan Islam, untuk menelaah ataupun melihat apa yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, dan sama-sama kita berkongsi benda yang kita tak tahu, benda yang kita tahu sedikit, dan juga rujukan-rujukan personality dan juga buku-buku lain yang kita baca yang boleh menjadi pimpinan kepada pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi janganlah kita bergaduh tentang Islam atau tentang Al-Quran semata-mata kerana kita hanya secetek ilmu, sejengkal saja kefahaman, dan terus menghapuskan minat ataupun inspirasi kepada setiap orang yang ingin berhadapan dengan Al-Quran, tetapi haruslah memahami adab dan juga kaedah yang sebaiknya untuk memahami kitab yang suci ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.